Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Aku Apai. Thanks for watching. Yang mana dah subscribe, terima kasih. Video kali ni santai, nak borak-borak aja. Tak tahulah nak masuk kategori nasihat ke apa, atau lebih kepada nak perkongsian. Sebab hari ini hari ke-8 aku quarantine, home quarantine di rumah. Alhamdulillah getting better. Sebab daripada 6 hari bulan Oktober lepas, bila aku detect positif COVID. Okey, cerita dia macam ni. 6 hari bulan tu aku buat test, guna self test kit saja. Sebab 1 hari atau 2 hari sebelum tu dah mula rasa macam hidung sumbat. Dia bukan macam hidung sumbat yang kita biasa rasa sebelah aja tu lah. Dia macam kind of sempit. Tu kenapa? Bila tarik, dia tangkap pening kat sini. Lepas tu datang yang cakap lah pening, sumbat, pening. Hari kedua tu dah mula rasa tak ada, hilang dia baru. Biasa kalau semayang aku spray dengan spray raudah ni tau, dekat sejadah supaya nak naikkan mood solat kan. Bila aku spray raudah, biasa memang aku suka tarik lah bau tu. Macam asal tak bau. Lepas tu lagi horror macam sebab hidung minyak angin kan, macam minyak angin biasa bau kan. Ya, apatah lagi kalau semua aku suka letak kat hidung betul-betul macam ni. Letak kat hidung macam ni tak bau. Kacau hidung. Lepas tu macam tu lah, datang macam start makan pun dah tak rasa. Nasib baik masa awal-awal tu aku dah kat rumah ni aku dah start pakai mask lah, walaupun dalam rumah, sebab takut sesama tu berjangkit dekat anak. 6 bulan tu aku cakap dengan wife, jom aku nak buat test lah. Kebetulan ada tanya dekat jiran, ada test kit sebab tak sempat nak beli kat farmasi. Dan memang result tu aku positif. Nak kata macam mana? Kita bukanlah all the time campur-campur sangat kan. Kalau bercampur pun dengan keluar apa semua memang pakai mask lah kan. Adalah time-time culas mungkin tak perasan ataupun tak tahu punca pun sebenarnya. Tapi sekarang ni varian Delta ni, KKM pun dah sahkan dah, dia airborne kan. Dia memang sangat mudah. Tak guna nak tuding-tuding lah. Tu pendekkan cerita. Sekarang punya proses alhamdulillah, sebab kebanyakan orang dah dapat second dose. Maksudnya even kebenaran rentas negeri pun PM dah umum kan. Maksudnya dah 90% kita panggil herd community atau herd immunity itulah. Aku sendiri personally 5 hari bulan Oktober tu baru je status dekat Mas Sejahtera bertukar kuning. Sebelum tu kan lepas kita ambil vaksin kan, AstraZeneca, tahulah lama satu tunggu. Lepas tu lepas dah tunggu tu, tunggu 2 minggu sebelum kita boleh dine in apa semua, status kuning lah. Tu ingatkan happy lah, dah status kuning, dah boleh dine in. Tapi Allah uji dengan COVID. Tak apalah, alhamdulillah lah kan, ada lagi kemas balik tu, aku boleh terima lah, alhamdulillah. So 2-3 hari agak 2-3 hari kena selepas daripada positif tu lah, agak tak sampai lah down. Aku syukur alhamdulillah. Semuanya tak selesa tu buat kau risau juga walaupun dah second dose. Okey. Ini apa yang aku nak share sekarang ni. Sebab banyak orang dah mula dah rasanya dah plan nak balik kampung. Okey, kita tahu, kita ikut SOP. Alhamdulillah. Ini bukan tuduh apa-apa. Ini sekadar perkongsian dan peringatan lah. Second dose vaksin tu tak menjanjikan sebenarnya kita terlepas daripada kena kan. Kena faham status endemik COVID-19 ni, maksudnya virus ni nanti dia akan memang berlegar kat udara kita. Dah memang kita kena live with it. Maksudnya hidup sama dia, macam mana yang denggi yang dah ada kan, kita kena ni. That's why datangnya idea vaksin ni kan. Kita tak nak cerita sekarang isu pasal anti vaksin lah, memang takkan habis sebenarnya kan. Kita cerita apa keperluan vaksin dia. Untuk kebanyakan maybe kawan-kawan saya, kawan-kawan korang dah tahu, tapi jangan tolak kemungkinan banyak orang tak tahu. Bukan nak kata orang kampung
kurang info apa semua. Tapi ahli terdekat keluarga kat kita kat kampung, even anak-anak muda kan, adik-adik kalau ada yang pernah tengok ni kan, yang baru dapat vaksin, tak betul-betul faham vaksin ni function macam mana. Okay, saya mungkin bukan orang yang tepat nak cerita secara ilmiahnya lah, tapi isteri saya seorang farmasis. Tu apa-apa yang berkenaan macam hal ubat, hal vaksin ni, saya refer pada dia lah dengan tahap ilmu dia. Jadi saya sampaikan, saya perkongsian ni, vaksin ni tuan-puan, kawan-kawan, dia bukan ubat. Dia, vaksin adalah bentuk virus yang telah dilemahkan. Okey, dimasukkan dalam badan kita supaya antibody badan kita kenal, oh ini dia macam ni bentuk vaksin COVID kan. Jadi next time bila kita kena COVID, body kita, antibody kita dah kenal. Oh, sebab dia dah kenal tu, dia dah tahu macam mana nak fight the virus lah. Itu gunanya vaksin. Sebab vaksin ni bukannya ubat. Jadi walaupun dah second dose vaksin, kita tetap boleh kena, tapi antibody kita dah kenal. Jadi InsyaAllah kan, sebab antibody ni tak semestinya orang yang sihat tegap tu antibody kuat, tak juga. Jadi antibody badan kita ni lain-lain. Jadi harapnya dengan vaksin tu dia kenal, bila kata kena, kita boleh lawan insyaAllah. Itu sebab sekarang ni kebanyakan yang kena macam saya, Alhamdulillah, bila second dose vaksin, kita insyaAllah percentage nak sihat tinggi. Kalau kena pun kita akan jadi stage 1, stage 2 macam tu. Macam saya, dia rasa tak ada semua. Bila sekarang ni KKM, bila kata kita positif aja through dia punya self test kit. Okay, ini yang mana nak balik kampung buatlah demi, bukan untuk kita saja, untuk keluarga di kampung. Sebab kita nak jaga kan, takkan kita nak bawa penyakit. Jadi kita siap-siap. Sekarang ni Alhamdulillah harga dah kurang. Harga dah, saya rasa bawah RM20 kan. Even ada yang belas-belas ringgit Alhamdulillah boleh dapat kan. Jadi satu pack tu kita buat, kalau kita dah mula rasa tak selesa lah, buat awal-awal. Tak payah tunggu besok nak balik kampung baru nak buat. Sebab bila kita detect positif je, dekat MySejahtera tu terus kita boleh update dekat situ result. Ada option untuk kita update result. Dia akan link kepada KKM, dia akan update status kita dalam ni, update status kita dalam MySejahtera tu. Yang home surveillance order tu maksudnya kena tempoh quarantine kat rumah pun terus akan keluar dekat situ. Maksudnya tak perlu pergi CSC. Saya call CSC punya hotline. Memang dinasihatkan kalau tak ada gejala, tak ada simptom yang teruk, boleh terus quarantine kat rumah. Kecuali kalau mula ada rasa yang teruk, rasa bernafas apa semua kan, then baru pergi ke CSC terdekat lah untuk evaluate lah keadaan kesihatan kan. Tak macam saya sendiri 2-3 hari pertama tu je, dia tak adalah sampai tahap sesak nafas, tapi dia ada rasa tak selesa. Sampai kita nak tidur, masa baring tu boleh rasa lah, kita bernafas macam biasa kan. Bila kita tidur baring, boleh rasa dah ada sempit sikit. Jadi takut lah juga kan. Bila macam tu, saya try lah tidur baring, tidur meniara, tidur meniara. Even 2-3 hari awal masa mula kena tu, saya takut nak tidur malam. Sebab macam malam dia jadi nafas lah. Even sampai sekarang pun simptom dia tak terus baik. Alhamdulillah, hari ni hari ke-8, semalam hari ke-7 saya buat lagi sekali test, dah negatif Alhamdulillah. Okay, nauzubillah lah, siapa pun tak nak kena, betul tak? Covid ni jahat. Covid ni rasanya banyak dah ahli keluarga kita, even saya sendiri, akak ipar saya meninggal sebab Covid. Kisah dia sedih. Maksudnya kalau kita baca, ada ramai anak jadi yatim piatu, ramai ahli keluarga kita, okay, yang pergi pasal Covid ni, yang ditidurkan. Kita takkan betul-betul boleh rasa. Mungkin kita dengar, mungkin kita cakap kita faham, tapi selagi tak kena ke ahli keluarga terdekat kita, mungkin kita tak dapat rasa tu. Tapi macam saya sendiri ni, bila macam kena macam ni kan, Alhamdulillah tak teruk, tapi still tak boleh buat main-main lah kan. Jadinya berbalik kepada test kit tadi, kalau katalah negatif, Alhamdulillah, tapi still bagi saya kena ada spare. Tapi kalau lah positif,
disiplin kuarantin kat rumah ni satu benda lagi. Okey, disiplin kuarantin kat rumah. Untuk kes saya, Alhamdulillah, dalam rumah ni saya memang ada satu spare bilik kat bawah. Biasa saya buat kerja kat sini, so bilik ni je lah saya buat toto semua, saya tidur kat sini. Dan nasib baik juga ada pintu keluar kat belakang. Tempat saya betulkan kayu lah, pintu kat belakang ni kan. Sebab bilik ni bilik bawah, jadi udaraan tu membantu kat sebenarnya. Okey, lain orang, lain keadaan dia. Macam saya, ada anak kecil yang anak saya 3 tahun yang paling bongsu tu memang rapat lah. Mana-mana saya keluar memang dia ikut je. Memang Adib tu memang rapat lah. Dia dengan mak dia time tidur je biasa. Dengan tidur je dengan mak dia. Tapi all the time main ke apa semua biasa dengan saya. Jadi bila macam ni saya betul-betul kena disiplin. Sebab kita dengar anak-anak suruh kita main kat luar ni, tapi kita tak boleh nak keluar peluk semua tu. Berat kat sebenarnya kan. Berat. Kalau yang dulu kan saya kata yang macam saya kata keadaan orang lain, kita tak tahu. Kalau awal-awal stage dulu masih teruk, kesian orang kena pergi dekat MAEPS, kena banyak-banyak negeri lain-lain kan kena kuarantin dekat situ. Tapi saya percaya semua orang ambil benda ni sebagai ada hikmah dia kan. Tapi takkan kita nak menyerah diri sebab ada hikmah kita nak kena, janganlah. Point dia, kalau kata kena home quarantine, walaupun nama dia home quarantine lah betul-betul. Dan kita sebagai rakyat ke, sebagai okeylah kita ambil skop kecil lah, kita duduk biasanya dengan kejiranan kita, family kita, insyaAllah Alhamdulillah lah kita akan ada family yang membantu kan. Tapi kontak rapat macam saya ataupun siapa-siapa orang lain yang kena faham kuarantin kita bukan seorang. Bila kita kena declare kita punya kontak rapat. Kontak rapat isteri kita, maksudnya isteri anak kita, dia betul dia keluar, dia bukan home quarantine juga, bukan kita seorang aja kan. Alhamdulillah dia orang itu semua test negatif. Bolehlah keluar-keluar, tapi kita tak nak wujud dengan tak selesa pada jiran-jiran lain. Jadi kita decide untuk dia orang pun home quarantine kat rumah lah, tapi boleh naik turun pergi dapur macam biasa je lah. Cuma tak boleh dah keluar. Jadi yang poin saya awal yang pasal kejiranan tadi, saya ni selalu cakap Alhamdulillah syukur sebab terpilih untuk duduk dalam kejiranan yang saya duduk sekarang. Dia orang sangat baik. Saya memang terharu lah kalau siapa-siapa kawan yang tengok video ni kan, geng-geng di puisi yang sehari ni, saya sangat terima kasih sebab wife saya kena bekerja, jadi anak-anak nak kena tengok apa dia orang buat, dia orang hantarkan makan, dia mudahkan urusan kita kan, dia tolong jaga. Jadi saya takkan tersebut nama seorang-seorang kat sini kan. Memang Allahu Akbar, Allah saja boleh bantu, boleh balas jasa korang. Terima kasih untuk saya buat video ni, sebab saya kalau nak type saya rasa akan jadi sangat panjang kan, kat Facebook status akan jadi sangat panjang. Jadi saya rasa saya buat satu video khas. Saya nak ucapkan terima kasih untuk korang. Walaupun kuarantin lagi 2 hari nak habis, tapi saya tak perlu tunggu kuarantin habis lah. Sekarang pun memang even daripada hari pertama pun saya dah bersyukur sangat dah. Banyak apa jiran-jiran, kawan-kawan yang memang saya dah anggap sahabat diri sendiri memang datang bantu, hantar makan, tanya khabar. Kawan-kawan saya di alumni sekolah Sultan Muhammad pun ramai yang mesej yang tanya, yang care lah, adik-beradik, family member semua, ramai kawan saya, sangat ramai. Sampai kalau kat Facebook itu lepas saya, mula-mula saya tak nak beritahu kat Facebook saya positif COVID, sebab bagi saya macam punya macam ngada-ngada pula. Tapi sebab bila orang tanya-tanya saya rasa bersalah pula, orang care pasal kita macam buat tak tahu kan. Saya okay, so saya update satu status kat Facebook, ya Allah lagi ramai orang care kan. Hikmah dia macam tu lah. Sebenarnya ramai orang sayang kita je kadang-kadang perangai kita je lah kan. Dan dengan orang sayang kita, orang benci kita juga, jangan seronok sangat kan. Jadi kita kena bersifat yang sama lah. Jadi support system yang baik kepada pasangan, kepada keluarga, kepada kejiranan kita kan. Ambil tahu sikit hal jiran, bukan menyeboh, ambil tahu kan. Kalau perlu, mana boleh bantu. Jangan kira kecil besar kan. Masa nak tolong je kan. Jangan kira sebab aku buat dapat pahala, tolong je lah. Saya bukan orang yang layak nak cakap pasal baik ni, sebab saya bukan orang yang baik sangat pun. Tapi memang korang baik pun. Aku cakap ni. Okay,
Jadi tempoh 2 hari kuarantin ni, sebab semalam saya dah check negatif macam saya cakap tadi. Alhamdulillah. Lepas check negatif tu, saya sanitize bilik saya semua. Saya minta pada saya satu pesanan baju yang baru. Saya tukar semua, saya get ready. Lewat petang semalam baru saya kata dengan saya, okey, dah negatif, saya dah ready nak keluar. At least keluar bilik, bukan keluar rumah lah, keluar bilik je. Sebab nak bantu dia juga, kesian beberapa hari dah dia tolong uruskan rumah, tolong uruskan anak-anak kan. Kebetulan tak sihat pula dia, lagi demam. Wife saya ucapan terima kasih dengan dia tu, saya ada khas lah dengan dia kan. Memang tak terbalas lah jasa dia, isteri saya ni. Anak saya pula yang Adib tu chicken pox pula sebab abang akak dia baru kena chicken pox pula. Dia pun tak apa sihat. Allah uji dia bernipa, tapi syukur Alhamdulillah. Jadi saya keluar bilik tu, anak-anak saya yang tua tu tahu saya kat bawah. Yang kecil ni saya tak tahu lagi dia ada ke tak ada. Sorry, yang kecil ni saya tak tahu yang dia faham tak saya berkurung kat bilik bawah ni. Tapi ikut wife saya kata dia tahu. Tapi Alhamdulillah dia macam boleh faham. Dia kata habis sakit, habis kat bawah, macam tu je. So dia tak ada cari-cari saya, Alhamdulillah. Tapi momen saya keluar semalam, dia turun tangga dengan mulut dia. Umur dia 3 tahun lebih, umur 4 tahun. Dia cakap apa, Abi dah sihat, dia kata kan. Cakap Abi dah sihat tu, dia datang, dia lari peluk. Aku cerita aku menangis. Sebab semalam aku dah menangis lah. Masa peluk, Allahu Akbar, nangis lah kan. Kita baru duga macam tu, baru 5 hari kan. Macam mana lah orang yang betul-betul kena duga lagi teruk pasal Covid lagi lah. Kita sama-sama lah kan. Macam kalau satu Malaysia tahu yang pasal Siti Sarah, Syuib tu kan. Ramai lagi sebenarnya, banyak lagi sebenarnya. Sebab yang kalau tengok statistik, dekat 2 million kan, dekat 2 juta orang Malaysia yang kena. Peratusan yang baiknya, peratusan yang meninggalnya, semua daripada out of berapa, kita Malaysia berapa, 37 juta macam tu kan. Jadi walaupun ramai kena, ramai yang tak kena. Tu sebab saya terpanggil nak buat video ni. Sebab ramai yang tak kena, kalau tak betul-betul faham, kita mudah untuk ambil mudah, faham tak? Sebab kita dah boleh lintas negeri ni. Kita balik kampung, kita dah ikut SOP, kita buat test semua, kita negatif, kita percaya semua tu. Kita pun pakai mask. Tapi kadang pada momen kita balik kampung tu, kat balik kampung tu kita terlepas kadang kan. Adik-beradik kita dah mula dah tak pakai mask, kita dah mula dah malas nak basuh tangan. Kita betul tak? Saya tak nafikan lah. Bukan orang lain, saya sendiri pun saya rasanya akan jadi yang tu. Kena betul-betul ingat kan. Jadi ambil kesempatan ni juga untuk apa kata kita sedekah Al-Fatihah pada yang telah pergi, supaya Allah ganjarkan tempat yang selayaknya buat mereka. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. So saya doakan semua orang sihat, semua orang dalam lindungan Allah, dijauhkan daripada wabak. Terima kasih buat semua-semua yang membantu. Saya ada lagi 2 hari nak habiskan kuarantin ni. Ada banyak kerja lah. Sebab hal bisnes, satu lagi benda yang saya tak share kan. Sebab saya baru je pindah lokasi. Baru je turun barang kat tempat yang saya nak mula operasi tu, saya kena. Saya tak boleh nak operation lah. Ada order-order yang masuk untuk baby wrap ayam tu pun Alhamdulillah ada. Walaupun ada customer yang alah kan macam ni hantar, tapi ada juga customer yang faham, kata tak apa, habiskan tempoh kuarantin tu. So saya appreciate sangat-sangat macam dapat customer macam tu pun saya dah haru dah. Sebab yalah, customer kita order barang, mestilah kita expect sampai cepat biasanya kan. Betul je. Tapi saya cakap dengan dia, minta maaf sebab yang proses sekarang saya seorang je. Dan even kalau wife boleh tolong pun wife terkurung juga kuarantin. Tapi ada customer yang cakap okey tak apa, jaga kesihatan, habiskan tempoh kuarantin. Kita nak cakap apa lagi? Syukur kan, Alhamdulillah kan. So doa-doa lah untuk customer. Untuk yang meniaga tu selalulah doa untuk customer kita juga kan. Customer yang baik tu sendiri rezeki. Selain daripada amount yang kita jual, niagakan apa semua tu, customer yang baik tu rezeki.
yang doakan kita. So jadi bila kita berniaga, masuk tips berniaga pula, bila kita berniaga, jangan lupa akad saya jual, saya beli tu, dan jangan lupa doakan customer kita. Terima kasih, semoga Tuhan murah rezeki kan. So doa tu kadang-kadang dapat kat customer, dia happy, dia doakan kita balik. Itu yang buat kita punya berniaga, kalau katalah tak kaya pun, tapi kita akan dapat rasa berkat, insyaAllah. Okay, so rasanya sampai sini dulu Bebel. Suara saya tak tahulah boleh dengar tak boleh dengar, sebab saya tak ada lagi mic yang boleh tarik terus. So saya doakan korang lain sekali, didoakan apa, beri kesihatan yang baik, dipelihara daripada segala musibah. Okay, stay safe, jaga diri kita. Itu je dulu kot. Okay, Assalamualaikum.